Yang ketiga ialah al-qismus salis. Oh, hak ni Allah Akbar, hak ni teruk juga ni, ialah paling parah daripada dua tadi. Al-qismus salis, yang ketiganya penyakit manusia ni yang ada disebut oleh Allah, firman oleh Allah dalam Al-Quran, ialah maradun nifaq, penyakit munafik. Wal'iyadzabillah, tuan-tuan. Ni berdoa banyak-banyaklah supaya kita ni dijauhi oleh Allah, bagaimana yang Allah sebut di sini, terutama sekali dalam suratul Baqarah ayat yang ke-10 dan suratul Taubah ayat yang ke-125. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih berpeluang dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam program yang telah diaturkan bagi sama-sama dapat kita mengimarahkan masjid kita ni, selain daripada solat berjamaah, dapat kita memenuhi program pengajian ataupun majlis ilmu yang telah diaturkan oleh pihak jawatan kuasa masjid. Sebagaimana yang telah kita maklumi bersama, mudah-mudahan kesempatan yang telah dapat kita munafaatkan bersama ini dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kalau banding dengan kemarin tu, makna hari ini boleh katakan cuacanya agak lebih selesa lah untuk kita dapat bersama-sama ke masjid, kerana orang panggil apa ni, hari ini tak hujan. Kalau petang kemarin tu agak lebat juga, lebih-lebih lagi kepada mereka yang menggunakan kenderaan motor aja tu, boleh katakan ramai lah yang tak dapat memenuhi seperti mana biasa di kesempatan pertemuan bagaimana malam ini. Apapun tuan-tuan, kita ni pada malam ni insya-Allah kita menyambung kitab kita yang agak lama tertangguh, iaitu pada bulan Ogos September disebabkan PKPD ke PKPB waktu tu rasa tak silap ni. Jadi jadual kita, pihak masjid minta kita tangguh, makna 2 bulan betul-betul lah. Bulan apa ni? Bulan Ogos dan bulan September. Manakala bulan apa ni, bulan Oktober pula, kita gantikan dengan kesempatan Maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan hinggalah pada malam ni pula untuk pengisian jadual November kita. Jadi bermakna untuk betul-betul teks kita Al-Yawaqit wal Jawahir ni kita bertemu pada apa ni, pada jadual 29 hari bulan Julai yang lalu. 29 bulan Julai yang lalu kita dah masuk kepada tajuk yang diketengahkan dalam kitab ni mengenai dengan siksaan orang-orang yang berzina. Siksaan orang yang berzina. Dan kita pun dah mula dulu ni daripada awal bab muka surat 25 sehinggalah kita pergi kepada muka surat 26, menyambung perbincangan itu tadi dengan penangguhan kita daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tabarani daripada Ibnu Abbas.
di mana Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali ibni Abi Talib tu di muka surat 26 yang kita tangguh dulu tu, di mana Rasulullah bersabda fi zina sittu khisal thalathun fid dunya wa thalathun fil akhirah wa amma allati fid dunya fayudhibu baha al wajhi wa yurisul faqra wa yunqisul umrah wa amma allati fil akhirah fayurisus sakhta wa su'al hisab wal khulud finnar. Apa yang diterjemahkan dalam berasas pada kitab kita tadi ni, Syekh ni menjelaskan maksudnya pada perbuatan zina itu terdapat 6 perkara. Makna 6 perkara jenis akibat atau implikasi buruk yang berlaku kepada pelaku zina tadi, penzina itu tadi, iaitulah salasun fid dunia, 3 akibat buruk yang akan menimpa dia di dunia, dan wa salasun fil akhirah, akibat yang paling parah yang dia akan terima ialah 3 perkara lagi ketika di akhirat. Dijelaskan di sini oleh baginda Rasulullah berasaskan riwayat Sayyidina Ali ini tadi dengan begitu jelas, iaitu pertama sekali yung kisul fayudhibu baha al wajhi wa yurisul faqra wa yunqisul umrah. 3 benda akibat dia yang kadang-kadang orang tak berapa peka sangat, tak perasan sangat, iaitulah yang pertamanya ialah disebut di sini oleh sabda baginda Rasulullah. Yang pertama sekali ialah yudhibu baha al wajh, iaitu diterjemahkan sebagai menghilangkan seri muka. Makna muka dia tak ada seri. Kalau bahasa bercakap kampung biasanya nampak berkedodoh. Orang segak tapi nampak kedodoh. Tak tahulah kedodoh ni bahasa kok mana tak tahulah, tapi saya perasan lah. Sesuai tak sesuai kok tanduk ni tak tahulah. Nampak berkedodoh, makna tak ada ceria lah, tak ada aura dia. Tu. Kalau ayak ni, ayak berkedodoh ni dia penuh dengan seredak dengan apa dalam. Nampak ayak ni, tapi dengan seredak, nak kata jernih sangat, nak kata jernih tak jernih, nak kata keruh sangat pun tak keruh. Ni nampak tu. Hal lepas tu kalau tak apa jelas agak kena buka komuh ha. Ni kena tanya orang Kuala Nerang, kena tanya orang Sik, kena tanya orang Bali. 3 ni boleh abang. Apa itu makna kedodoh? Saya boleh tafsir takat tu. Tak apa jernih. Muka dia nampak tak apa jernih, nampak keruh, nampak apa. Hak jenis muka-muka sini, muka-muka jenis ni lah. Kalau di dunia ni pun muka yang menjadi sasaran utama, yang suspek. Kalau pihak polis buat roadblock nak cari penjenayah pun, muka jenis ni polis boleh syak dululah. Kok mana pun kalau hak lain tu periksa sikit-sikit, hak muka berkedodoh ni kena lama sikit. Suruh berhenti tepi, buka bonet lah, buka kok ni. Pasal apa polis ni? Pasal dari segi psikologinya tengok muka ni nampak berkedodoh tu. Kalau kita boleh bayang hak tu, kalau di dunia pun kita boleh nampak, di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui nampak. Pasal duk ramai-ramai tu orang yang melakukan zina, muka dia tak ada seri. Tu mula-mula sekali. Sebut macam ni di dunia ni tuan-tuan, orang tak nampak sangatlah implikasi buruknya tu tadi. Sebab tak ada seri muka, orang kata boleh jawab lah ni kita boleh make up. Boleh hak ni dia boleh jawab secara spontan itulah. Tapi seri muka dalam maksud baha al-wajhi itu bahasa yang boleh diterjemahkan dalam bahasa kita baha al-wajh, maknanya hilang seri muka. Tapi hakikat sebenarnya muka-muka yang macam ni Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui, ataupun yang tersirat di sebalik sabda Nabi ini kita dapat faham bahawa jauh daripada itu ialah maknanya Allah Subhanahu tak boleh nak sorok, tak boleh nak sembunyi, tak boleh nak tutup. Orang kata apa? Dengan keadaan apabila dia sendiri itu, apabila dia merupakan orang yang pelaku zina, menghilangkan seri muka.
Dan yang kedua, yang parah kadang-kadang orang tak perasan, iaitu wayurisul faqra, memberi efek. Efek yang keduanya ialah membawa kepada kepapaan. Tu hang kata mana pun, kalau hang tu orang yang berduit, orang kaya, tapi kalau duk melazimkan diri dengan zina, tak lama tu dia kodok turun, kodok merosak ekonomi dia sendiri, rumah tangga dia sendiri. Kalau negara tu sendiri pun, kalau banyak sangat institusi yang membawa kepada perzinaan, negara tu boleh sendiri pupuh dari segi ekonomi, dia bawa kepada kepapaan. Ni tuan-tuan. Sebab tu kalau pihak-pihak yang bertanggungjawab, pihak yang berwajib, alpa, orang kata apa, leka terhadap kerja-kerja, kegiatan-kegiatan kongsi gelap yang bawa kepada pelacuran, bawa kepada mana dalam negara ni tadi, dari segi tempat, dari segi pelaksana sebagainya, kita leka. Implikasi efek kepada lebih luas ialah kepada kesan dari segi pertumbuhan ekonomi dalam negara itu sendiri. Jadi macam-macam lah. Jadi sebab tu di benda ni benar luas. Apabila membawa kepada kepapaan bagi diri orang tu sendiri, bawa kepada kepapaan. Tapi kalau dah ramai terlibat dengan itu, dia merudum tu peringkat masyarakat dan negara sendiri. Ini dah tuan-tuan. Hak ni kalau berasaskan kepada apa yang ditekankan oleh baginda Rasulullah SAW yang kita baca, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali ni, dan pada jadual yang lepas pun kita pergi dah sepintas lalu. Benar. Dan yang ketiga, kesan di dunia ni ialah yungkisul umrah. Yungkisul umrah ni kurang umur ni bukan makna pendek umur. Yungkisul umrah di sini ni ialah keberkatan umur dia, keberkatan usia dia, atau dalam bahasa lainnya ialah keberkatan hidup dia tu. Kadang umur tu panjang sampai mungkin 100 tahun, sampai mungkin berapa tahun, tapi nampak umur panjang, tapi keberkatan dalam pengisian umur dia tu sendiri hilang. Ada orang yang muda, menikmati muda, kalau dari segi zahirnya sendiri, umur berapa ya 70, umur berapa ya 80, tapi dia ni sampai 100 lebih misalnya. Nak ukur hak yang 70 dengan 100 ni, mungkin hak 100 lah kita katakan orang tu yang panjang umur. Tapi yang dibahaskan oleh Rasulullah ni bukan dari segi jumlah tu tadi, ialah dari segi barakah. Hidup umur tukar langit pun, tapi tak berkat buat apa. Tu dalam bahasa cakap mudah kampung kita lah. Kita cakap kampung, hidup tak berkat. Orang tua-tua dulu pada abang duk pulung buat kerja jahat ni, hidup tak berkat dia jadi dulu tu. Hidup tak berkat, hidup tak menghasilkan faedah kepada diri dia, lebih-lebih lagi lah kepada keluarga dan masyarakat. Orang kata kalau kita tanam pokok kan, tak tahulah kalau pokok nyok, tanam pokok tu naik panjang tu, tinggi pokoknya, buah tak. Hak lain pokok rendah buah cukup lebat, dia ni naik dia. Kalau pokok getah pula, kalau jenis lagu tu, orang kata apa, susu tak ada. Naik tu naik kau duk panjang tinggi, kau pokok getah ni tinggi, kau ni pokok ni, tapi susu tak ada. Hak yang pokok rendah-rendah tu tadi mungkin susu lebih. Itulah kalau kita boleh gambarkan sepintas lalu mengikut kemampuan kita ni dalam menterjemahkan yang disebut sebagai orang disebut, yang disabda Nabi yungkisul umrah, makna berkat, keberkatan al-barakah ni tadi, umur tak ada. Yang masalah kita ni tuan-tuan, sebab keberkatan ni tak boleh dibina, tak boleh dibuat, tak boleh dicipta oleh tangan-tangan manusia. Kalau kita nak katakan seperti mana orang kata apa, sesuatu perkara yang ni orang boleh bagi, orang boleh tolong, orang boleh buat, tapi berkat tak? Al-barakah minallah. Keberkatan tu hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang boleh memberikan kebarakah tak berkah tu ialah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benar-benar yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni di luar daripada kemampuan panca indera manusia untuk melihat, untuk mendengar, untuk menyentuh dalam jangkauan yang dia nampak. Tak boleh. Kadang-kadang mak bapak tu buat kerja benar yang tak berkat, nampak waktu mana? Waktu anak cucu esok ni. Tang dia tak ada apa, dia kambuh dah. Duduk dalam kubur dah, reput dah.
Noh, keberkatan tu disebabkan punca daripada yang ni tadi ni, daripada mak bapak hak jahat ni tadi, akhir sekali jadi kepada anak cucu. Ni dia tuan-tuan. Itu yang orang kata apa? Kes nayanya tentu lah. Kalau kita cakap bab naya, tapi bukan bermaksud Allah nak menginayai, tapi contoh kata tadi ni, al-barakah tu sendiri. Sebab berkat tu dia tak turun seketui macam buah nyok turun daripada pokok dah. Barakah tu, hilang barakah tu, dia lagu tu. Tak ada berkat, tak menjadi. Saya pun tak erti nak abang lagu ni, tuan-tuan apa faham lah. Kalau kita bahasa pertanian, orang kata orang tanam jadi, kita tanam tak jadi. Orang tua-tua kata jenis tanam tangan basah ni buah apa jadi hidup. Tu bahasa orang tua-tua kampung. Serupa kita lah tuan-tuan, kadang-kadang kita pergi ke market beli cabai ni, balik siang buang biji, lepas tu hak yang kulit dia apa semua kita pakai lah biji tu, kita tahu masa mana tu sedang-sedang tu dia pokok tu besar, berbuah lebat lah tu. Walhal tuan rumah tak tanam pun cabai tu. Pasal apa? Pasal tanah tu menjadi. Hak ni pun gitulah. Dari segi diri manusia ni, diri yang Allah beri keberkatan kepada keluarga dia, walaupun dia tak, orang kata tak ada kemampuan tara mana sangat nak mendidik, nak jaga, nak asuh kok ni, ialah kena main anak 7, 8, 10, 12 ni pula kan. Setengah bapak tu pula dia jenis kahwin banyak. Anak saya 2, 30. Nak dan mana? Bukan takat nak dan, nak belah, nak didik. Nama tak ingat. Ni nama apa? Dia bertukang kali habis lah. Dah 20 orang. Ni di Malaysia ni ada. Bukan kata kita reka ya. Di Malaysia ni ada. Ya Allah Subhanahu Wa Taala bagi zuriat keturunan dia subuk sampai tak tu. Anak berpuluh. Pasal apa? Ibu yang pertama ada 7 orang. Ibu yang kedua 10 ke, ada 17 dah. Kena ibu yang ketiga ni. Tu wallahualam. Benar-benar ni. Kalau bukan saya nak kata ke hak orang kahwin tu, tapi nak ceritanya dari segi al-barakah minallah ni, keberkatan ni, dia tak ada nak kawal, tak ada nak didik, tak ada nak peduli orang kata. Tapi semua jadi berjurih, jadi baik belaka. Pasal apa? Kerana keberkatan daripada Allah. Ni semua baik. Hak ni dari segi hak ni, kawan ni dari ni, hak ni, hak hafal Quran berapa orang, hak dia tak ada, ayah dia tak ada nak hafal Quran, nak hantar mengaji didik pun tak cukup duit. Tapi Allah beri ketajaman pemikiran hati tu disebabkan al-barakah, keberkatan. Hak tu yang kita boleh nampak apa itu berkat tu, barakah tu begitulah. Hak ni. Itulah yang dikatakan orang-orang yang berzina ni tadi, Allah tak bagi, orang panggil apa, barakah tu tadi, keberkatan umur dia tak ada. Hidup-hidup. Lama-lama kau hidup panjang pokok. Nak kata buah tak buah. Nak kata mampus dah hidup. Tuduh kau hidup panjang nak. Akhir sekali jadi apa? Kalau pokok nyok kat kampung lah, naik rutu buah tak ada. Tempat apa? Tempat lembu kerbau dah buat garu gatai. Lembu kerbau gatai pergi gosok kat umi nyok. Ya kita pi tak ada. Pasal apa? Tak berani nak pergi pokok aku tu. Bukan masalah takut pokok nyok. Semut gatai banyak ni umi. Ni wallahualam lah tuan-tuan. Pergi berdiri saya semut gatai naik penuh. Kalau tuan-tuan nak cuba pergi berdiri tengok tepi pokok nyok. Lama. Pokok nyok ni tempat semut gatai. So umi ni. Tak apalah, hak tu bahasa-bahasa kita sembah. Tapi intipati di sini ialah mengurangkan keberkatan umur. Tu dunia lagi. 3 benda implikasi besar yang dihadapi oleh berpunca daripada zina. Segi muka tak ada, makna keruntuhan dari segi ekonomi dia, membawa kepada kepapaan. Dan yang ketiganya, keberkatan umur dia tak ada. Itu masa di dunia. Wa ammal lati fil akhirah ni fayurisu sakhta wa su'al hisab wal khuluda minan nar wal khuluda finnar. Di akhirat pula Allah Subhanahu Wa Taala amat memurkai orang yang berzina ni sehinggakan apa ni, fayurisu sakhta, Allah sangat
apa di akhirat Allah sangat memurkai dia sehinggalah yurisus sakhta wa su'al hisab. Allah Subhanahu wa taala memperhalusi hisab dia dan wa su'al hisab ni maknanya orang kata apa, detail lah, perhalus detail satu dalam bahasa kita, makna detail betul-betul. Hisab dia ni detail betul-betul. Dan wal khulud finnar, dan yang implikasi paling parahnya ialah al khulud finnar, bukan saja duduk dalam di azab di neraka, tapi khulud makna khalidina fiha, kekal sampai bila-bila, tak ada peluang dah untuk kok lah orang kata apa, nak terselek ke tak, terkeluar sat ke, dikeluarkan daripada neraka tak, tapi khalidina fiha, sampai kekal abadi. Jadi kita nak abang lagu ni selama-lamanya, al-khulud finnar, selama-lamanya kekal abadi di dalam neraka itu dia. Sebab itu tuan-tuan, benda-benda ni macam yang kita bincang dah pada bulan Julai yang lalu, Islam meletakkan benda ni cukup serius pasal implikasi dia terlalu parah kepada diri orang tu dan kepada masyarakat dan negara kalau bab zina ni tidak dikawal. Maka dengan sebab itulah, serius tak serius dari segi hukum Allah Subhanahu wa taala, meletakkan zina salah satu daripada hukumnya ialah hudud. Tak ada hal lain. Mesti zina dari segi hukum Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam salah satu daripada 6 jenis yang terlibat dengan hudud. Mana kok ni tak boleh. Hak ni termasuk. Sama naik dengan perompak, penyamun, pencuri adalah kena ke atas mereka itu hudud. Bunuh balas kena kisah, manakala zina dia kena hudud. Ada peringkat yang Allah terangkan dalam Al-Quran yang kena rejam sampai mati. Ada yang paling tidak pun kena apa? Kena sebat. Itu penzina. Pernah kalau tuan-tuan terbaca, saya pernah terbaca dalam majalah Al-Wa'yul Islami yang dikeluarkan oleh Al-Azhar Masjid ni pada beberapa ketika dulu. Rupanya dari segi perubatan ni, pakar perubatan moden ni pun buat kajian kenapa kena sebat. Pasal apa orang berzina ni kena sebat? 80 rotan ke 100 rotan ke apa, kena sebat. Pasal apa kena sebat? Pasal rupanya sebat ni tadi akan penzina akan menghidupkan lagi dia punya apa tu, daya apa tu orang panggil apa tu, daya tahan diri tu tadi, apa dia panggil tu, istilah apa saya pun tak apa tu. Sebab kita ni setiap orang ni ada kekuatan daya tahan penyakit kuman tu tadi. Kalau hak orang tu lemah, hak tu yang mudah kena penyakit. Kalau dia tu kuat, dia orang panggil apa, hak tu tuan-tuan faham lah. Tapi nak jelaskan, apabila kena sebat tu menghidupkan balik kekuatan daya tahan diri itu tadi. Tu. Jadi hikmat di sebalik hukum sebat Islam. Kalau tidak, dia akan benar daya tahan diri itu makin lemah, makin mati. Akhir sekali dia mudah terdedah dengan segala jenis penyakit yang ada di dunia. Itu zina. Jadi apa dia punya sebatan tu tadi, makna sebatan mana yang telah diatur oleh Islam, dia akan hidupkan balik. Maknanya nampak kata pecah sakit, tapi kalau kira sebenarnya cara hudud detail ni tuan-tuan, hudud sebat ni, dia tak seperti mana yang kita gambarkan, seorang yang mahkamah sivil menghukumkan sebatan kepada penjenayah. Biasa ni tak, dengan jenis ada yang rotan, ada yang ekor pari ke apa, wallahualam, itu saya tak biasa tengok. Tapi orang penjara duk habaq lagu tu lah. Dia kena sebat tu sampai berdarah meleleh. Tapi hudud dalam Islam kena sebat kepada pezina ni, kalau ikut dalam perincian yang dibuat oleh para ulama fiqh, tukang sebat tu pertama sekali ketiak dia pun tak boleh renggang, pakai lagu tu lah. Kita nampak dah bukan deras mana pun. Hukum Islam ni maha adil yang diberi oleh Allah. Tak deras mana pun angkat, tak boleh angkat. Bukan boleh puluh sampai tahu tu.
Kalau akad tara ni bukan kata bukan takat orang yang meleleh darah, gajah pun mampu tu. Gajah pun mampu kalau puluh kata tu. Islam pasal apa? Islam melakukan itu tadi, syariatnya ialah untuk melaksanakan tugas ni tadi, bukan dalam maksud untuk menghukum, tapi dalam maksud lebih kepada untuk untuk menghidupkan. Hidup apa? Hidup hati dia, fikiran dia, nurani dia, kesedaran dia tu balik. Dan dia buat pula sebab ni di tengah orang ramai. Tengah orang ramai. Kalau kita kata di masjid Tandak ni, bahasa saya lah, kita kena buat di tempat parking tu. Minta kerjasama polis roadblock, tahan habis kata hampa turun mai pakat tengok. Itu penat stay pula situ. Sebab tu. Dan hak nak sebab ni pula, kalau rotan pun, rotan yang bukan rotan muda. Ni kalau tuan-tuan tengok hak detail lah, saya pun rasanya kalau nak panjang hak ni, dia tak pergi ke mana pula malam. Rotan muda tak boleh. Rotan muda, Allah akbar, kena tu. Tengah duk angkat tu sakit dah. Rotan muda, tak boleh rotan muda. Dan yang kedua, rotan yang terlalu tua tak boleh, sebab rotan tua ni dia Allah. Tuan-tuan pun faham lah. Nak tunggu dia patah dah, kalau bedai tak patah lah. Rotan tua. Hak muda, rotan muda terlalu liat, rotan tua ni terlalu keras. Tu. Sebab hak tu tak boleh guna untuk sebab. Dengan sebab itu, dengan keadaan yang angkat ni tadi, maka sampai kepada peringkat yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda kalau rotan tadi, yang menengahi kalau ikut dari segi perincian hukum fiqh. Setakat yang saya ingat betul lah, dia menengahi. Dan tuan-tuan, tukang sebab ni tak boleh angkat ni tadi. Sebab kalau 100 banyak angkat tu, sampai kepada ada ulama Asy-Syafi'iyah ni tadi meletakkan bahawa boleh kita sebat dengan ranting kayu. Ini mahkamah lah yang akan memutuskan hak mana alat sebat yang nak guna ni. Dalam semua-semua yang tadi boleh dengan ranting kayu. Ranting kayu tu tadi boleh dipilih oleh pihak hakim mahkamah, hak mana hak nak guna. Boleh dengan ranting kayu boleh. Bukan kata dengan mesti dengan rotan, dengan ekor pari ke, dengan apa pedai sampai naik mengeliat berdarah meleleh dah. Tapi lebih memberi pada pengajaran, sebab tu dia kena buat tengah orang ramai. Kalau pederas di masjid Tandak ni tuan-tuan, tengah tu 100 rotan, orang pakai mai tengok meneru. Esok dia ni masuk kedai pekan Rabu, orang kena dia ni kena bedai malah. Dia ni kena bedai tengah hari tadi, tobat tak pi dah. Tak gaduh arah buat PKPB, dia neri PKPB lah rumah. Aku malu pula. Ni semua pakat tengok. Hak orang tak main tengok pun dia perasan. Orang tengok sikit dia, dia ni kena aku kena bedai tadi. Pengajaran Islam, tobat tak buat dah. Tu dari segi Islam. Tak apalah hak tu. Kalau kita ambil beberapa perkara yang telah terutama sekali, hak yang saya sebut tadi, kalau tuan-tuan lihat balik perincian yang pernah diketengahkan dalam fiqh Syafi'i ini oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi kitab-kitab Imam An-Nawawi rahimahullah ni banyak jelas satu-satu. Kalau perincian dari segi bab menjalankan orang kata apa, tanggungjawab hudud dalam masalah zina. Ada yang hudud yang keduanya ialah kepada hudud zina ni kepada orang yang merasai perkahwinan yang sah, tiba-tiba dia berzina lagi. Hak tu kena, orang panggil apa, kena rejam sampai mati. Rejam tu bukan seorang-seorang buat pergi tebang pokok bagi timpa atas dia, pergi tok kayu atas dia dah. Rejam ni maknanya bubuh satu tempat, kita sediakan batu. Hak orang mai tu kena pungai. Pungai kawan tu bagi kena. Dan tak boleh selesai lagi dia tak mati. Itu kalau kiranya dia tak mau bertaubat lah. Tu hukum-hukum yang dia tak mau bertaubat. Bubuh tengah-tengah runabout tu, boleh di situ sediakan batu, semua orang lalu kena pungai. Ambil batu yang disediakan, pungai. Hak kawan seronok duk pungai, dia pungai. Tambah pula hak orang suka main apa tu, main apa dia orang panggil apa tu, hak dulu orang panggil apa, beliat kan.
Hak judi atas meja, apa panggilan ni? Snooker. Hak snooker dia kata daripada kita pergi duk tembak hang baik kita pengai tang ni. Mingat ni hak ni tuju tang kena tang kepala tu. Hak tu orang-orang yang pernah merasai perkahwinan yang sah sama ada lelaki ataupun perempuan, dia tak mau bertaubat menjalankan zina juga, hak tu hukum Islam. Hak tu secara apapun tuan-tuan, ini dari segi pokok dia. Penentuan secara yang lebih terperinci dan terkini ialah terhenti kepada keputusan mahkamah syariah yang menentukan kedudukan berkenaan. Hak tu di mana nak buat, bila buat, iya ke tidak. Hak tu. Itu antara perkara yang berkaitan dengan zina. Kalau saya dan kesempatan tuan-tuan pasal masa kita ni jadi beramat sungguh-sungguh. Pasal pada segi bab aspek zina ni, seperti mana yang kita dah baca sikit sebanyak ni, dan kita akan pergi beberapa lagi sabda-sabda Nabi SAW yang diketengahkan oleh Syekh kita dalam ayat Al-Yawaqid wal Jawahir yang kita baca. Cuma ada poin yang penting bagi kita bersama malam ni, ialah apa yang saya terasa untuk kita kongsi bersama. Kenapa benar sampai terang ni syirih dalam Islam? Pasal dalam Al-Quran telah menjelaskan al-marad fil Quran ala salasati aqsam. Penyakit ni berpunca penyakit yang besar sekali yang telah didedahkan oleh Al-Quran, ada tiga perkara, tiga bahagian, tiga jenis. Al-qism al-awwal, yang pertama jenis penyakit yang didedahkan oleh Al-Quran yang besar sekali ni, dia panggil maradul jism. Hak tu semua kita tahu lah, sakit tubuh badan. Hak tu yang kita tahu, sakit kepala, sakit perut, sakit lutut, sakit kaki, sakit perut, sakit hak tu maradul jism. Pergi jumpa doktor pakar cek dalam luar, hanya dari sudut tubuh lah. Dari sudut tubuh badan, hak yang penyakit dua lagi doktor tak boleh buat. Pergi doktor mana pun tak tahu. Pergi doktor pakar mana pun, setinggi mana kepakaran kita dalam perubatan pun, kita hanya mampu belajar untuk mengenali maradul jism, sakit tubuh. Hak ni banyaklah kalau kita nak panjangkan, ialah dalam Al-Quranul Karim Suratul Nur ayat yang ke-61, dan juga misalnya Suratul Nisa ayat yang ke-43. Ringkasnya tuan-tuan, induk penyakit ni ataupun pokok penyakit yang besar yang didedahkan oleh Al-Quran tiga tadinya, Al-Qismus Sani, hak yang keduanya, hak ni yang payah orang kita tak boleh berubat. Wal-Qismus Sani, dia panggil bahagian yang keduanya ialah maradus syahwah, sakit syahwat ni, sakit keinginan, sakit kemahuan, sakit ni. Orang kata pantang tengok dahi lincin balik tidur tak boleh nak. Kalau guna Allah melintas tu, dia selisih pasal perkara rabu tadi tu. Tengok Allah balik tidur tak boleh nak. Tengok tu dia ni dengan apa ni, wallah alam tahu, kata dengan apa kening lebat lah, hidung mancung lah, kono ni balik mengigau. Tu tak tahu, saya pun tak wani kata apa. Tuan-tuan senyum pun tak nampak, saya senyum nampak. Dia lagu tu. Orang tua dulu kata dia ni lok-lak saya, dia ni budak ni lok-lak sikit pasal apa? Pantang tengok dari lincin, ikut selalu. Tu dia maradu syahwah. Siapa boleh jaga? Siapa boleh cek? Ni tak kira ni. Hak ni lembu khabar pun dia seronok. Lembu khabar seronok. Tu. Dia tengok anak lembu duk seronok isap susu mak dia tu, dia sendiri pun pecah liang. Acik boleh pun dia nak pergi tumpang ramai lagu tu. Ni mula kau duk jadi. Tu maradu syahwah. Al-Quran sebut hak ni teruk. Dengan sebab itu, fal insan alladhi qalbuhu marid bi syahwah iza sami'a sautu imra'atan taharraka qalbah.
Ni. Apa manusia tu apabila hati dia tu maridum bisyahwah, hati dia sakit dengan sebab syahwat itu tadi, maka iza sami'atu samra'atan taharruku qalbah, apa dia bila dia dengar suara orang perempuan je, maka taharrak qalbah, bergegak hati dia. Dia tak boleh duduk. Makna akan mengusirkan hati dia. Wa ba'duhum fi syahwatin walau kana 'indahu arba'u zawjat, dan di antara mereka itu juga adalah membawa kepada tarikan syahwat dia. Kalau ikut syekh ni, walau kana 'indahu arba'u syahawatin, sekalipun dia ada 4 orang isteri dah tu, dengar seorang ni tak boleh pergi. Duk ni mula duk intai hak isteri 4 ni, hak mana yang agak tak berapa elok dah, pada dekian nak cerai pasal nak ganti satu lagi, konon-konon sunnah Nabi. Ni tuan-tuan, ni tak ada kena mengena yang masih hidup dan yang telah mati. Tuan-tuan saja sebut contoh aja. Kok lah ada orang terasa ustaz ni dia pulung kata kat aku, dah tak ada kata siapa-siapa. Sebab saya terjemah takat yang termampu yang dibawa oleh Dr. Syekh Aid ni, Aid Abdullah Al-Qarni tadi, salah seorang tokoh ulama ni. Kitab dia saya bawa malam ni. Dia kata wa ba'dhum fi syahwatin walau kana 'indahu arba'u zawjat. Hak isteri rumah tu ada 4 orang dah, tapi tak boleh tengok, tak boleh dengar ke suara anu tadi. Sebab itu tuan-tuan, kita jangan terkejut. Ada ulama yang memfatwakan bahawa suara orang perempuan tu aurat. Sebab itu kalau tuan-tuan saya boleh ambil contoh lah, masa Allah yarham Tuan Guru Datuk Ni Aziz sebagai Menteri Besar Kelantan, dia tak hantar wakil Qari'ah Kelantan untuk pertandingan musabaqah tilawah Al-Quran perkara antarabangsa, walaupun macam-macam orang kata, sebab dia berpegang kepada suara aurat, seorang perempuan tu aurat je. Itulah salah satu hikmatul tasyri', hikmat syarak kenapa orang perempuan tak jadi imam. Salah satunya pasal orang perempuan dia jadi imam, terutama sekali semayang nyaring pula. Allah Akbar, lama kata kebepak ke mana, Fatihah apa ke mana, dia duduk ghalid tu. Orang rokok dah dia pun tak ghalid. Rokok dah? Tak ghalid dah. Suara sebab itu salah satu hikmat tasyri' lah. Jadi kita cerita ni, kalau ada ulama-ulama kita, tok-tok guru kita yang warak ini, yang mursyid ni, dia tak bagi seorang perempuan ni, mana dia tak bagi pasal termasuk dalam bab aurat lah. Kenapa? Seorang perempuan ni dengar kepada ahli-ahli syahwat ni tadi, hak yang tak boleh tahan ni tadi, dia bagi dia adalah benda-benda tu merupakan apalah, boleh taharraka qalbah, boleh menggugatkan hati dia, kecenderungan dia boleh tergugat. Jadi hak tu pasal dia dengar, dia minat pasal dengar suara. Sebab tu ramai juga orang tuan-tuan yang ni sebab punca sabab musabak nak jadi jodoh lah tuan-tuan. Setengah tu tak biasa kenal pun, tak biasa berjumpa, tak biasa tengok, tak biasa apa, tapi dengar suara dalam telefon. Allah, Assalamualaikum, bunyi suara lembut. Lama-lama esok telefon pula, lusa telefon pula, baru pi Minang tu dia kulit gelap. Dia takut mana ni, hak cerah banyak lagi ni, pimik hak gelap ni, hak hidung pun Allah Akbar penyek ni. Rupanya dia tertawan suara dalam telefon. Allah Maha Kaya pula tuan-tuan, ni sembang saya lah. Kalau tuan-tuan boleh pakat perhati, kelazimannya orang perempuan ni suara sedap ni, dia rupa tak elok lah, tak huduh mana. Tengah tu tengok suara rupa cukup segak, tengok kok nu kok ni apa, pi sembang sekali pakai lari, suara garuk macam suara lagi, lari tuang dulu. Satu setengah pada setengah. Tak apalah, ni sembang benda ni bukan kita nak perodoh muslimat apa sebagaimana, tapi nak melihat lebih jauh kenapa Islam rahsia-rahsia Islam memberi penekanan bahawa salah satu daripada sakit yang paling besar pada manusia yang didedahkan oleh Al-Quran ialah sakit syahwat. Sakit syahwat ni habis riang. Dia sanggup tukar agama. Orang sanggup jadi murtad pasal dia duk minat kepada seorang perempuan yang non-Muslim tu tadi. Ada pasal syahwat dia tak kawal. Ramai lagi, kita katakan ramai lagi orang Malaysia ni yang boleh dia jodohkan, boleh dia cari jodoh, tapi celapak pergi ikut dan wallahualam tuan-tuan, pasal masalah syahwat. Tu yang kedua.
Yang ketiga tuan-tuan, yang ketiga ialah al-qismus salis. Hak ni Allah Akbar, hak ni teruk juga ni, ialah paling parah daripada dua tadi. Al-qismus salis, yang ketiganya penyakit manusia ni yang ada disebut oleh Allah, firman oleh Allah dalam Al-Quran, ialah maradun nifaq, penyakit munafik. Wal'iyadzubillah tuan-tuan. Ni berdoa banyak-banyaklah supaya kita ni dijauhi oleh Allah, bagaimana yang Allah sebut di sini, terutama sekali dalam suratul Baqarah ayat yang ke-10 dan suratul Taubah ayat yang ke-125. Al-Baqarah 110 ayat yang ke-10 ni kata firman Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka tu sakit, Allah tambah sakit dia. Sebab tu orang-orang munafik ni walaupun dia mengaku dia Islam, tapi tak boleh sebut lebih sikit bab Islam dia marah lu. Ni hadut berlaku dalam dunia kita lah ni pun tuan-tuan lagu tu. Sebut bab Islam yang ni racist. Nampak tak? Sebut bab Islam ni racist. Orang nak atok jual arak tu, kedai ni boleh jual arak, hak jenis ni tak boleh jual arak, bukan kata duk ban terus dah. Hak Amerika duk buat lama dah, Europe duk buat lama dah, Singapura duk buat lama dah, tapi kita di Malaysia baru nak mula buat. Certain kedai akan dikenal pasti yang boleh jual arak. Hak kedai-kedai yang lain tak boleh jual. Hak tu pun keyuh kata racist lah, menyekat lah, tak boleh, tak bebas orang bukan Islam. Ni puak-puak yang hati perut maradun nifaq ni tadi. Hak yang jenis hati perut sakit yang ketiga yang besar ni aku sebut ialah penyakit nifaq. Kalau kita macam kita tuan-tuan semua ni, saya yakinlah kita ni, Allah aminlah, dia hampa nak minum pergi minum rumah, ataupun hampa nak beli ada kedai dia, bukan semua kedai boleh datang. Tu ni dok ikut juga hak bukan Islam, dok suara tak bebas apa, hampa tahu apa pasal masalah mabuk arak ni. Dia tak pilih Melayu tak Melayu, dia tak pilih Islam tak Islam, dia tak pilih siapa, polis pun dia rempuk mabuk arak ni. Tu kebetulan lah orang lain, kalau anak bini dia duduk depan pun dia mabuk, dia rempuk. Bini dia pun dia bunuh, anak dia pun dia bunuh, sebab masalah mudarat arak ni. Itu nak dijadualkan supaya lebih tertib, lebih teratur, supaya hak yang kaki nak minum arak ni, minumlah, nak golek pikul tempayang sambil tidur pun lah tu pun, tapi kita nak sekat tempat jual. Hak tu pun hak puak-puak nifak ni dia marah. Tu marah tu nifak bahaya tu. Depa kata pasal apa yang kita nak buat peraturan, bagilah biar. Kalau ikut logik saya tuan-tuan, daripada Ustaz ni nak pergi Johor Bahru, kan kita ada highway straight je. Kereta tuan-tuan minyak pun tuan-tuan pun kereta kita beli 80,000 100,000 kereta. Kereta saya, minyak saya, duit saya, ikut saya nak speed tahu mana apa. Pederai pun nak pederai 200 ke, pederai pun nak penaik, ada meter 280, pederai pun 280, tapi pasal apa kita dikawal oleh peraturan lalu lintas. Ada pihak JPJ, ada pihak yang bertanggungjawab dengan lalu lintas tu. Pasal apa kita kena patuh? Kerana nak menguruskan supaya kita selamat. Kalau ikut nafsu kita, aku ni pakai kereta besar, harga 300 takkan, harga 300,000 lebih 600,000 takkan nak lari 120. Leceh lah. Tu pun belum jadi ada kereta terbang itu. Kalau kereta terbang ada lagi jenis tuan-tuan, nak kawal lagu mana. Kalau kereta terbang ada pun tuan-tuan, JPJ pun kena jaga bak terbang juga. Polis pun, traffic light pun kena apa, roadblock terbang, mampus tuan-tuan. Tu tuan-tuan, sebab tu Allah tak izin kereta terbang. Ni saja melawak nak sudah ni. Tapi memang kalau kita ambil logik, ikut aku nak minum, ikut aku nak jual arak, aku nak ambil untung, modal aku kan nak minta kat apa. Bahasa cukup dahsyat. Pasal apa? Bahasa hasil daripada sakitnya an-nifaq pada manusia tu tadi. Lebih-lebih lagi kalau benda ni timbul daripada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tu tak pelik lah, pasal hidup dia untuk menderhakai kepada Allah. Kita ni kalau ikut kena berhenti dah kan. Saya pun Allah Akbar. Tak apalah, kita berhentilah ni.
Jadi tuan-tuan, benda-benda yang saya maksudkan 1, 2, 3 penyakit besar tadi ni boleh jadilah boleh jadi pada hemat saya lah yang terpaksa orang kata kita rojok sikit ni tadi, ialah kerana nak padan dengan tajuk kita baca ni tadi, ialah bab pengaruh kepada zina tu. Manusia kalau dikuasai oleh syahwat habis, akal dia hilang, tenaga dia hilang, apa semua hal lain, pertimbangan dia akan hilang pasal dikawal oleh syahwat. Penyakit yang kedua yang terbesar dalam diri manusia yang didedahkan oleh Al-Quranul Karim. Jadi benda ni paling teruk. Untuk selanjutnya tuan-tuan, supaya kita dapat berpindah dalam 2-3 minit lagi, berpindah kepada muka surat 27, saya nak ambil barakah di kitab ni. Kita baca terjemahan lagi hak tadi ni. Dan lagi sabda Nabi SAW, sesungguhnya orang yang berzina itu didatangkan pada hari kiamat dengan keadaan bernyala-nyala api neraka pada faras mereka. Ni bagi faras ni. Maknanya faras ni, kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu kita, ialah dia panggil kemaluan. Faras orang perempuan, hak ni faras orang lelaki. Hak ni kemaluan orang lelaki tu bernyala-nyala. Saya tak boleh nak bayang tengok tuan-tuan. Kita orang lelaki ni kalau hak kita tu menyala macam orang bawa jamung. Tu dia tu melawak tuan. Ni kok mana ni gelap malam ni, tengok tu lik. Oh, rupanya jamung hak dia. Bahasa Bali dia panggil jamung kan. Dulu kan dia cucuh hak nyok apa ni, daun nyok mati tu buat suluh. Oh, jamung petara tu rupanya. Kalau bayang di akhirat besok tengok hak berjamung tu menyala tu memang kaki zina. Sabda Nabi tuan-tuan. Dan ditarik atas muka mereka ke dalam neraka. Tarik atas muka. Macam kita ni di penerak, macam kita tarik rupih lah. Kalau bahasa saya boleh gambarkan macam kita tarik rupih. Rupih kan, pokok pinang rupih jatuh, daun pinang buruk jatuh tu, hak tu jadi rupih. Macam tarik rupih tu. Jadi orang pun mana dia penerak, tarik atas muka, penerak turun, dia tarik kaki, jadi muka kita lah yang duduk atas tanah. Maka sekalian makhluk mengetahui dengan bau busuknya faraj tadi, busuknya kemaluan tadi, mereka serta ditarik atas muka mereka ke dalam api neraka. Apabila mereka dimasukkan ke dalamnya, maka mereka diberi pakaian oleh malaikat beberapa baju rantai daripada api neraka. Hak ni tuan-tuan, kita nak gambar macam mana, wallahu a'lam lah. Hak ni Allah Maha mengetahui, ni dalam ilmu Allah lah. Tapi bahasa yang boleh disampaikan kepada kita manusia dalam bentuk macam itulah, oleh sabda Nabi SAW tadi. Jikalau dihantarkan baju rantai itu, parah tak parahnya, teruk tak teruknya baju rantai ni, azab tak azabnya kepada orang ni tadi, andai katalah jikalau dihantarkan baju rantai itu sebahagiannya ke atas gunung, celapak tauk masuk atas gunung. Kalau kita di Kedah ni gunung Kereyang ke, gunung Baling ke, gunung mana ke, nescaya terbakarlah gunung itu menjadi abu. Tu dia punya parah tak parahnya kedudukan pakaian baju rantai tadi. Kalau tauk naik atas gunung terbakar, dia jadi abu. Kemudian malaikat Zabaniyah itu disuruh memakukan kedua matanya dengan paku daripada api neraka. Pasal mata ni lah yang mula-mula tengok untuk bawa pengaruh, tarikan kepada syahwat yang jahat tadi ni. Kerana ia menilik kepada yang haram, mata, dan dibelenggukan kedua tangan mereka seperti tangannya mencapaikan kepada yang haram. Ia dibelenggu dua tangan itu, tuan pun kita pun faham lah. Kalau orang salah, orang yang dalam peringkat yang disyaki tadi pun, kalau dalam kes-kes tertentu, pihak polis pun dia buat gari lah. Gari, kalau tak gari kod depan pun, kebanyakan gari di belakang, dibelenggu ke belakang, digarikan ke belakang kedua tangan. Nak pergi mana lah? Hang kuat tak mana pun, hang lari nak tengok. Kalau lepas boleh tak boleh. Makna keadaan orang ke neraka ni tadi pula, hak yang zina tadi, mata dia paku masuk di mata, biji mata tadi,
dan tangan pula digari oleh malaikat oleh malaikat Zabaniyah tadi. Dibelenggu kedua tangan mereka seperti tangannya mencapaikan kepada yang haram. Sebab tangan inilah yang buat kerja benar yang haram, dan dirantaikan kedua kakinya pula dah. Kaki pun dua-dua diikat seperti ia berjalan kepada yang haram. Maka semua itu diperbuatkan oleh para malaikat. Ialah kalau tuan-tuan tengok pesalah-pesalah yang agak kritikal ni, pihak setengah pada setengah pihak rantai kaki pun nak pergi ke mana dah, kaki pun rantai, tangan belenggu. Tu. Jadi itulah tuan-tuan gambaran sepintas lalu yang boleh kita nampak hasil daripada apa yang telah diketengahkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis ini. Dan selanjutnya tuan-tuan, ada 1, 2, 3 hadis hak tuan-tuan pakai kitab tu di muka surat 27 tu. Beberapa hadis lagi yang telah diterjemahkan sampai habis bab ni 28. Hak tu saya yakin tuan-tuan perempuan muslimin muslimat para jamaah yang ada ni, hak tu saya rasa boleh tengok, boleh tatap sendirilah. Saya tak baca dah malam ni, boleh kita baca sendiri dan kita boleh faham kerana terjemahan dia cukup mudah. Saya buat begitu tu kerana mengambil kesempatan, sebab pertemuan kita sebulan sekali. Kalau kita detail betul-betul untuk macam kita duk mengaji di pondok atau mengaji di apa tu, sebulan sekali nak pitang mana kan? Jadi akan panjang lagi lah. Hak agak boleh kita lompat tu, kita lompat lah. Depa lah pun duk lompat banyak. Hak tu lompat lain lah. Tambah musim hujan lagi banyak lompat ni. Musim hujan lagi lompat banyak lah. Lompat parit lah, lompat apa, kerja dia. Dan yang pelik tu, lompat ni pun bukan katak je lah ni, tupai pun lompat ya. Hak jadi tupai pun ada, dia lompat ke atas. Hak jadi katak lompat ke bawah. Dua-dua. Kita dua-dua tu jangan kita masuk. Hak lompat ke atas pun jangan jadi geng kita, hak lompat ke bawah pun jangan jadi geng kita. Ni okey lah kok, tuan-tuan tak faham betul tu. Jadi muka surat 29 ni kita sambung pada jadual yang akan datang insya-Allah. Iaitu adik-beradik hak tadi juga, makna akan didedahkan di sini ialah seksaan orang yang melewat pula. Ni seksaan orang yang melewat. Ni seksa Allah, nak compare kok lah, kita boleh compare tengok dengan seksaan yang ada di dunia ni setakat pihak mahkamah sivil atau mahkamah berkenaan hanya boleh penjarakan sekian tahun ataupun sebagainya. Tapi nak tengok apakah seksaan orang yang lewat ni, orang yang melewat ni pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa tuan-tuan pun dah ingat dah tarikh kita di sini ni. Yang penting hari tu tak kira 29 tu yang penting. 29 hari bulan tiap-tiap bulan. Yang umumnya setakat yang ada kalender hari ni lah, 29 ni dia tidak berlaku pada minggu keempat. 29 ni dia akan berlaku pada minggu kelima. Jadi 29 hari bulan, minggu kelima tiap-tiap bulan. Jadi hak bulan ni, bulan November apa? Hak esok lah mula, hari ni lah mula hari yang pertama minggu kelima, 29 bulan. Jadi hari itu kebetulan mungkin hari Sabtu, kebetulan hari Jumaat ke, macam hari ni kebetulan hari Ahad. Tu untuk memudahkan tuan-tuan lah, supaya kita dapat keberkatan bermutalaah bersama. Saya ni yang duk seronok ni bukan pasal apa, pasal kita boleh duk mutalaah kita secara ramai. Itu yang penting. Kita nak keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala untuk semua. Wallahu a'lam lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min ta'amin la yurzaq. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suna.
Rabbana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah.